dikekangkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Tengah buat apa tu dekat rumah? Ada yang dah mula bekerja hari ini, ada juga yang masih lagi bercuti, Syira. Sebab maklumlah cuti panjang di sepanjang minggu yang lalu, yang mana adik-adik masih lagi bercuti hari ini kan? Betul tu, mungkin juga disebabkan adik-adik bercuti, ada ibu bapa yang masih lagi mengambil cuti sempena dengan perayaan Deepavali minggu lalu. Dan walau apa pun yang anda lakukan untuk hari ini, kami doakan semuanya berjalan dengan baik untuk anda. Betul tu, alhamdulillah. Dan kalau kita bercakap tentang cuti panjang ni dan di kesempatan ini juga, kerana kalau mungkin ramai juga dalam kalangan ibu bapa yang mungkin nak mengelakkan kesesakan, mereka tak bawa anak-anak keluar minggu lepas. Betul. Mereka jalankan aktiviti di rumah pada hujung minggu yang lalu. Tapi hari ini memandangkan ramai lagi anak-anak yang masih bercuti, mungkin ibu bapa yang bercuti juga mengambil kesempatan ini nak bawa anak-anak keluar berjalan. Dan bila bercakap tentang nak bawa keluar dan berjalan sebagainya, apa yang perlu kita cakna? Tentulah tentang cuaca. Tentang cuaca, dan betul. Dan kita bercakap tentang cuaca ini juga perlu untuk kita buat persediaan. Kita tak dapat nak elak apa jenis cuaca, tapi kita boleh buat persediaan. Dan untuk itu juga Jabatan Meteorologi Malaysia turut meramalkan monsun timur laut akan berlaku bermula 11 November 2023 sehingga Mac 2024, Fiza, dengan 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan di beberapa negeri. Dan kalau kita lihat sebenarnya tentang keadaan cuaca ni, ini yang kita perlu cakna, sebab boleh berlakunya risiko banjir di beberapa kawasan, terutama sekali kalaulah kita tinggal di kawasan yang rendah. Dan kalau kita tengok hujan tu lebat dengan angin pula pasang, yang boleh berlakunya angin pasang boleh juga menyebabkan keadaan banjir. Dan kalaulah keadaan faktor demografi, keadaan tempat duduk kita tu mungkin di kawasan yang lebih rendah ataupun kawasan yang agak berisiko, kita kena sentiasa bersedia tentang apa yang berlaku. Macam kita dah kongsikan selalu. Ya, betul tu, Fiza. Dan macam mana kita selalu kongsikan juga, jangan lupa untuk setiap rumah kalau boleh kita ada satu beg kecemasan. Dalam beg tu mungkin kita boleh letak peralatan perubatan, dokumen penting untuk ibu mengandung, jangan lupa untuk buku pink untuk anak-anak, jangan lupa untuk buku vaksin dan sebagainya. Penting tu. Awak cakap buku pink, saya ingat buku merah jangan lupa bawa. Itu lagi lancur Pak, lain dah lari tu. Tapi ini yang penting juga sebenarnya untuk kita kongsikan kepada anda, terutama sekali kalau anda ada ahli keluarga yang mungkin tak sihat kan, ibu, ayah, atuk, nenek, ataupun di kawasan kejiranan kita tu, kalau ada tetangga kita yang mungkin memerlukan bantuan, berlakunya keadaan sebegini, kita perlu sentiasa prihatin dan juga cakna tentang keadaan mereka, terutama sekali kalau mereka perlukan rawatan sakit jantung, ke dialisis dan sebagainya. Betul. Okey, baik Fiza, kita selesai cuaca, kita dah beri peringatan kepada penonton seperti biasa. Dan hari ini hari Selasa, 14 November 2023, kalau selalunya kita bersiaran dekat pekarangan Sri Pentas, tapi dekat studio ni bau wangi sangat. Bau apa tu? Okey, tadi kita dah cakap pasal hujan. Kalau musim hujan atau waktu-waktu cuaca hujan dekat luar mendung-mendung tu, makan apa sedap? Sedap, makan bakar-bakar. Panas sikit badan. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda kompilasi yang sempat disediakan oleh rakan kami, Tasha. Apa kata? Kita saksikan. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Hey, bro, panas. Habis hidung kau terbakar. Panas nih, geng. Tahan juga kau. Jarang-jarang terpaksa tahan demi video. Mantap. Cantik kan orang pada anak. Okey. Wah. Hari tu baru balik Johor, makan otak-otak, rindu, empuk, penuh rasa ikan. Jom buat. Kita kisah halus bawang besar, bawang putih, halia, kunyit hidup, serai, cili padi, cili merah, biji keras, cili kisar dengan cube ayam. Kita kisah halus dulu dan kita boleh masukkan isi ikan tenggiri. Ain guna dalam 2-3 ketul macam tu. Pergi Johor tak lengkap lah kalau tak makan otak-otak kan. Dah kisah halus ni masukkan dalam bekas, satukan dengan santan, gula perang, garam, perasa dengan telur. Kacaukan bagi rata dan sebati. Ain guna daun pisang ni, letakkan bahan otak-otak ni, balutkan, bakar dalam air fryer suhu
180 selama 15 minit atau 20 minit. Dah siap. Sedap otak-otak ni, isi penuh rasa ikan dan cukup rasa lengkap, puas makan. Oh, sedapnya. Itu dia yang kita nak kongsikan kepada anda untuk hari ini, iaitu aneka medium bakar dan pizza. Kalau kita bercakap tentang aneka medium bakar ni, selalunya mesti ada padanannya. Untuk bakar mungkin kita ada sos, kita ada salad, kita ada mayonis dan macam-macam lagi sebenarnya. Betul tu. Jadi hari ini kita nak kongsikan topik ini di stesen pertama ini kita nak kongsikan menu ayam bakar dan juga kambing bakar. Ini antara menu yang paling popular lah kalau kita buat bakar-bakar dengan keluarga. Mungkin minggu lepas ni ramai dah buat aktiviti bakar-bakar ni kan. Kita bersama dengan Cik Muhammad Effendi Wante atau lebih dikenali sebagai namanya Abang Atan. Itu nama manja kan? Nama glamour. Nama glamour. Nampak glamournya tu. Alright. Okey, baik. Untuk permulaannya Abang Atan, mungkin boleh kongsikan kepada kami. Kita ada ayam bakar dan juga kita ada kambing bakar, betul? Betul. Apa istimewanya ayam bakar dan juga kambing bakar Abang Atan ni sendiri? Okey, kalau untuk abatannya resepi ni, basically abatan mixkan antara Western dengan Melayu. Jadi sebab tu kalau tengok sini kita ada nasi kan. Okey, betul-betul tu. Lepas tu kita ada kicap Johor. sedapnya. Selalunya kalau kita makan tu dengan black pepper apa semua. Jadi saya setuju. Sebab saya ni kalau jenis makan ni makan ayam bakar ni memang sama ada dengan sambal kicap ataupun ayam asam. Ayam asam lah. Ayam asam. Okey, mungkin Tuti Vivi. Kak Vivi. Siapa pula Tuti? Okey, Vivi mungkin boleh kongsikanlah. Dah biasa buat perapan ni kan? Okey, apa bahan-bahan yang digunakan untuk perapan ni? Ni kita ada sos, kita ada sos tiram, ada black pepper, kita ada the mix herbs dengan BBQ sauce. Okey, baik. Itu je. Nampak mudah boleh buat dekat rumah kan benda ni. Okey, kalau untuk kambing dan juga ayam perapannya sama, betul? Sama. Okay. Berapa lama untuk kita perap bagi rasa dia tu masuk sampai ke isi? Kalau saya suka 24 hours. 24 hours baru dia meresap Esok jadi you buat hari ni, you simpan dalam freezer, besok you. Okey. Abang Atan mungkin boleh kongsikan. Abang Atan orang yang profesional yang hari-hari buat masak dan jual di kedai. Tapi kalau bagi penonton-penonton yang kami ni amatur ni, kadang-kadang kita time tu nak bakar, time tu nak buat. Okey. Bahagian mana kalau ayam ni yang paling sesuai sebenarnya untuk kita buat? Macam abatan ni, abatan guna chicken chop punya ayam. Pakai paha. Jadi boneless. Jadi kita senang. Untuk bakar dia senang. Lagi satu kita suka yang kebanyakan orang suka wing lah. Sayap lah. Tapi juga kalau kita cakap tentang ayam ni, senang masak lah. Okey, kalau kita cakap tentang ayam ni juga, kalau kita buat dekat rumah Fiza, perasan tak kalau kita buat barbecue ada yang ayam kita paksa kita panggang semula, terpaksa kita bakar sebab semula. Dalam dia merah, dalam dia kan? tak masak. So berapa lama agaknya masa? Api bara tu jangan ada api lah. Jadi mana kita biar bara dulu. Bakar sampai tak ada api baru. Itu macam lagu Wings yang pinjam RM100 ke? Okey, kalau kita cakap tentang kambing ni pula, betulkan saya kalau saya salah kan? Itu nak tanya tu. Satu lamb atau biri-biri, satu lagi tu kambing kita mutton lah, kambing biasa lah. So mana sebenarnya yang sesuai untuk dibuat? Apa yang dah masak tu? Sebelah pula yang masak. Okey, apa sebenarnya yang sesuai ni kalau kita bakar-bakar? Kalau abatan cadangkan lamb lah. Sebab Lamb. lamb dia lebih lembut. Jadi bila kita bakar tu senang untuk kita makan. Itu yang ada lamb shank ataupun sedap macam-macam ada. Okey. Abang Atan mungkin boleh kongsikanlah juga kan, macam tadi Abang Atan dah katakan ini adalah kombinasi antara fusion lah kan, menu barat dan juga cita rasa Melayu tu yang digabungkan. Kalau kita lihat dekat kaca TV sekarang ni dan juga apa yang ada kat depan ni, ini kombinasinya. Kenapa Abang Atan memilih ada sup, ada nasi dan juga sambal kicap? Okey. Sebab kalau tengok resipi abatan ni, dia memang akan ngam dengan kicap tu. Dia akan masuk dengan kicap tu. Maknanya kita kena rasa kan? Kena rasa. Okey, Fiza, silakan Fiza. Lepas tu abatan bagi sup ni, sup kambing ni. Ini sup kambing. Okey, Abatan kalau kita makan sup ni selalunya kambing ada satu rasa ataupun bau hamis. Ada tak apa-apa tips untuk kita nak siang ke nak hilangkan bau hamis tu? Yang pertama sekali kita basuh, mesti kena bersih betul-betul. Basuh macam mana tu? Darah tu akan, kalau tak bersih, darah tu akan rasa hanyir. Nombor dua, kalau nak lebih baik, kita ambil tepung sikit, kita lumur. So kita kena cium dulu sebelum makan? Ada bau tak? Dia tak kena ada kan? Bau wangi. Yang wangi tu daripada rosemary. Okey. Dalam kita punya herbs ada rosemary. Rosemary tu yang akan bagi, bila kita bakar tu akan bagi wangi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selalunya orang makan dengan pisang goreng kan sambal kicap ni. Sedap tak? Confirm. Ngam-ngam so. Silakan bismillah. Okey, kita tunggu Fiza rasa.
Settle lunch. Settle lunch. Boleh bawa balik tak? Saya bawa balik yang ini. Kamu rasa yang ayam tu pula? Saya rasa yang ayam boleh. Okey, Abang Atan selalunya untuk ayam ataupun kambing bakar ni, yang mana satu selalu dapat permintaan ataupun permintaan lebih tinggi? Kambing. Okey, saya nak cakap terus terang. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton ataupun termasuk saya lah sebenarnya. Saya pun sebenarnya bukan pandai sangat makan kambing ni. Saya terlalu memilih sebab macam itulah, takut ada bau, rasa yang tak sedap dan sebagainya. Tapi alhamdulillah memang sebenarnya dia tak ada rasa, orang panggil apa, bau hamis Bau hamis. Tak ada. Dia tak ada bau kambing tu lah sebenarnya. Sos tu basically ada dia ada potong sikit bau tu. Oh, okey. Jadi herbs dan apa ni rempah tu potong sikit dia punya bau dia. Sebenarnya kan Ashira, kalau tak makan dengan sambal kicap pun makan macam ni saja pun dah sedap dah. Okey, baik. Selain daripada sambal kicap, selain daripada sup dan juga nasi, apa lagi padanan yang boleh kita padankan? Sebab ada orang makan dengan coleslaw dan sebagainya kan? Dia pegang lagi ni Masih ya? Masih lagi. Apa lagi padanan sesuai? Coleslaw, lepas tu atau makan sajalah sebenarnya. Makan begitu sajalah. Ataupun kadang-kadang kita makan dengan orang suka air asam Kedah tu kan. Air asam Kedah ada juga yang buat air asam Kedah. Okey. Dan sebenarnya saya kira ini mengikut cita rasa kita lah kan, bagaimana kita nak menikmati hidangan ini. Dan Abang mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton, kalau ini mungkin antara menu yang wajib adalah kalau kita nak berkumpul seisi keluarga, nak buat bakar-bakar ni, menu ayam bakar dan kambing bakar ni kenapa selalunya kena ada? Rasa sebab daging dia. Kalau kita kata kalau setengah, kalau kita buat dua, kalau nak buat daging kita akan buat daging saja. Kalau kita nak buat ikan, selalunya kita akan buat ikan saja. Sebab bila kita bakar tu taste dia dah berbeza rasanya. Tapi kan perapan ni boleh ke juga kalau kita gunakan untuk daging lembu? Perapan ni untuk semua daging. Semua daging. Tapi kalau untuk ikan dia tak masuk. Alright. Dia tak akan jadi untuk ikan. Okey, Abang Atan mungkin boleh kongsikan jugalah Instagram Abang Atan, media sosialnya, kalau penonton-penonton nak tengok sendiri cara-cara nak bakar. Kabarnya memang ada banyak kongsikan kan di TikTok dan sebagainya, cara nak bakar. Ada banyak tips kat situ kan. Ada Mr. Bean pun ada. Cuba kongsikan, silakan. Okey, untuk nak tengok di Instagram, boleh follow Sup Gebok kami Abang Atan. Di TikTok Abang Atan, Just Abang Atan, dan juga di Facebook Sup Gebok kami Abang Atan. Okey. Ada macam-macam menu. Ada macam-macam menu. Lepas siaran kita serbu. Okey, sebenarnya kan kuah kicap ni makan dengan sup ni sedap. Lagi Tapi dia punya kick tu. Sambil saya nak menikmati hidangan sup kambing bersama dengan kuah kicap ni, walaupun lari sikit pada topik kita hari ini, selepas ini kita nak kongsikan pelbagai lagi menu yang ada. Kita nak berehat dalam seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tidak dinafikan, kini terdapat pelbagai jenis cara masakan serta kaedah yang berbeza bagi seseorang individu itu sendiri untuk menikmati hidangan yang digemari. Salah satu cara masakan yang semakin popular adalah dengan membakar makanan di dalam ketuhar ataupun menggunakan arang, sekaligus dapat memberikan aroma serta rasa yang sedikit berbeza. Antara menu bakar yang menjadi kegemaran ramai adalah seperti ikan bakar, ayam bakar, kerang bakar, sate, jagung bakar serta pelbagai lagi menu lain yang menyelerakan. Biarpun ianya mengambil masa yang lebih lama berbanding cara masakan yang lain, namun rasanya yang sedikit smoky menjadikan ia lebih sedap untuk dimakan dan tidak muak. Walaupun begitu, biarpun menu bakar enak untuk dimakan, namun ianya kurang sesuai untuk dijadikan sebagai menu makanan harian dan haruslah berpada. Selain itu, kebiasaannya bagi mereka yang mengemari makanan yang dibakar, ianya seringkali juga dimakan bersama dengan sos pencicah mengikut menu yang dihidangkan bagi menambah kelazatan makanan. Jadi tidak hairanlah ramai yang menjadikan menu bakar sebagai salah satu juadah kegemaran mereka. Tak berbunyi. Tak bunyi pula. Okey, dia bunyi ting. Nampak sangat dalam ke dapur. Ini dia menu kedua kita, iaitu menu tahu bakar. Saya kira ini juga antara menu yang menggamit memori lah. Kalau semalam dah ada menu kudapan zaman kanak-kanak. Tapi saya kira untuk ibu-ibu ataupun yang dah umur-umur macam kita ni, ini juga antara menu yang mungkin menggamit memori anda. Terutama sekali kalau anda berasal daripada selatan tanah air. Betul, tu pasal di Johor lah maksudnya ni. Okey, baik. Dan bersama kita untuk kita tahu macam mana sebenarnya kita nak buat tahu bakar ni. Tahu bakar ni makan dengan apa dan sebagainya. Kita bersama dengan Encik Amirul
Amirul Alif Abdul Jamal. Assalamualaikum, sihat ya? Waalaikumsalam, sihat. Okey, betul ke? Dan juga pembantu anda ini dan juga Fiza Sabjahan selaku pembantu. Okey, baik. Tahu bakar ni saya nak tanya, betul asal daripada Johor? Betul. Betul ke bos macam ni? Betul. Okey, jangan lupa bayar gajinya nanti. Okey, baik. Keistimewaan tahu bakar daripada Encik Amirul sendiri, apa keistimewaannya? Keistimewaan dia untuk ingredient yang lain, bahan-bahan yang lain adalah biasalah. Okey. Speciality dia dekat kuah. So kalau yang kalau pandai kuah dia, kalau dia punya rasa dia ngamlah rasa tahu bakar. Ini kekuatannya pada kuah lah. Sebab kalau kuah. kita cakap tahu ni lebih kurang sama lah. Ya, betul. Cara bakar tu ikut cita rasa masing-masing. Nak garing ke, nak kurang garing ke. Tapi yang paling penting kuahnya. Okey, bos, boleh tak tolong ajar saya macam mana cara nak potong satu ni? persatu, bos. Dia tengok kalau kita suka makan tahu tu besar, kita potong 6. Okey. Kalau suka kecil-kecil, potong 9. Oh, potong 4 segi tu? Potong 4 Kecil-kecil segi. lah. Kecil-kecil. Sebabnya kalau besar-besar... Maksudnya nak potong ni pun ada gayanya. Tumpul ke, Fiza? Dia kena garing, kena bakar lagi. Okey, baik. Kalau kita cakap tentang tahu, pemilihan tahu pula macam mana? Sebab kalau tak silap saya, tahu ni ada beberapa jenis dan macam mana boleh jadi lompong kat dalam tu? Yang ini kalau tahu ni, yang ni memang dah sedia ada, dah sedia ada dekat pasar. So tahu ni macam-macam. So untuk tahu bakar memang kita guna tahu, orang kata tahu apa? Tahu pok. Tahu kering. Dia kecil sikit kan? Ada satu lagi saiz tu kan? Dia ada 2 saiz. Okey, tapi kebiasaannya untuk tahu bakar inilah, kenapa kita pilih tahu yang besar ni? Tahu yang besar, satu untuk portion lah. Untuk kita dapat portion yang banyak. Okey. Kita nak bakar senang. Kalau kecil-kecil tu susah nak belik dia. Kalau ini petak, senang. Okey. Tapi nak tanya juga, Syira. Okey, kalau kita tengok tahu ni sama juga dengan lebih kurang tahu yang selalu kita kat rumah kan, kita beli untuk goreng mi ataupun kita buat untuk goreng cicangan sambal kicap kan. Sedap kan? Tapi boleh ke kalau katalah penonton dia nak cuba sesuatu yang berbeza, dia nak gunakan tahu yang tu, kita panggil tahu apa tu? Tahu yang macam bunga tu, yang kecil tu, 4 segi tu. Tahu macam ni tapi dia basah tu. Yang basah. Yang itu kita tak pernah try lagi. Tapi siapa yang nak cuba boleh, mungkin rasa dia lebih kurang sama sebab dia pun tahu juga. Cuma yang itu agak keanjalannya tak ada lah. Lain sikit lah. Tak kenyal lah kot. Okey, tadi Encik Amirul ada cakap untuk makan tahu ni dia punya istimewa adalah kuah. Mungkin boleh cerita sikit tentang kuahnya. Apakah di dalam kuah itu? Dalam okey. Ini betul? Betul. Okey. Terima kasih dalam pembantu. Kuah sebenarnya exactly bahan saya tak tahu sebab ini resepi daripada ibunda saya. Kita faham sangat awak. Tapi kita boleh agak-agak kawan-kawan. Boleh Google. Kita boleh agak-agak lah. Google. Kicap mesti ada. Kicap mesti ada. Cili mesti ada. Cili mesti ada. Tauco ada. Kicap pekat, tauco ada. Okey, dah dapat resepi ke sini? Nampak sangat saya kenal mak awak. Tak ada. Okey. Okey, itu pula kacang tanah, betul? Kacang tanah yang disangai atau macam mana? Disangai, lepas tu kita blend tak terlampau halus, tak terlampau kasar. Kita nak dapat tekstur yang ada ketul-ketul. Ini cantik ni kalau buat ni kuah kacang. Kuah kacang sedap banget. Nasi impit. Arwah nenek lu dia tak bagi blender, dia suruh tumbuk. Tapi zaman sekarang kita pakai blender je. Pakai blender je. Okey. So kita dah pun siapkan. Tahu ni kita dah pun potong, Amir. Okey, Amir. Langkah seterusnya apa yang kita perlu buat? Langkah seterusnya kita akan letak tauge dulu. Okey. Tapi kan ada setengah orang letak. Setengah orang dia tak suka makan tauge, dia kata asingkan tauge tu. Boleh. Jangan letak tauge. Tauge ni dia optional. Dia satu kita boleh letak tauge, satu lagi kita boleh letak timun. Tapi timun kita tak letak sebab dia basah. Takut tahu tu jadi soggy. Okey. Amirul nak tanya jugalah. Ini memang kalau kita cakap dekat orang Johor ni di selatan ni memang ini antara menu yang popular lah. Tapi nak tahu jugalah. Tadi Amirul dah cakap ini resipi daripada mak. Adakah ini sebenarnya memang resipi turun temurun daripada nenek ke keluarga ke, ataupun macam mana boleh dapat idea ataupun inspirasi untuk jual tahu bakar ni? Resepi ni sebenarnya boleh. Sambil-sambil tu kita buat sambil-sambil saya tolong bos. Silakan pembantu bantu. Resepi ni saya nak explain lebih pun saya tak tahu. Sebab resepi turun temurun lah. Tapi memang turun temurun. Dah berapa lama tu buat? Baru 3 keturunan. Okey, Encik Amirul, 3 keturunan jauh. Encik Amirul, satu je saya nak tanya. Mungkin kalau ada tips untuk penonton di luar sana. Kalau kita makan tahu ni, Fiza perasan tak kalau dia makin sejuk dia makin liat? Adakah sebarang tips untuk pastikan dia rangup je sentiasa? Itulah kena bakar ataupun masuk air fryer. Betul. Untuk yang kat rumah yang nak buat tahu bakar ni mungkin dia tak ada pemanggang. Okey. Dia boleh guna air fryer. Air fryer sama je. Cuma guna air fryer ni tak lama pun.
Letak set dalam 4 minit ke 2 minit setengah, 3 minit. Awak tak kedekut bahan ya. Ada kecepatan ke apa? Kena dia boleh. Kedai dekat Kota Damansara. Boleh part time. Balik Boleh kerja part time petang, saya lagi. balik pukul 5 petang dah habis dah. Okey, kita boleh kongsikan IG-nya kepada penonton-penonton yang mungkin nak menikmati hidangan. Bukan sahaja kita ada tahu bakar, kita juga ada kangkung sotong. Sotong kangkung terbalik. Okey, saya bawakan soto kangkung ni sebab dia punya base kuah kita gunakan sama. So ini adalah dia punya sedara. Adik-beradik lah. Kita Adik-beradik rasa. dia. Okey, boleh kongsi-kongsi. Rasa dulu. Awak Rasa dulu baru kita next. sini kita tak rasa Okey, kan. silakan. Okey, memang ada ni je ke? Ya Allah, malu buat saya nak guna ni. Tak pandai guna. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pakai tangan tak, Bu? Okey. Saya ambil yang berkuah sikitlah. Ya Allah ya Tuhan. Langup. Sedap. Sedap. Memang sedap. Memang ini antara paling Kuah dia sedap sebab pedas ada, manis ada, lemak pun ada. Lagi-lagi pula tadi saya pula yang buat Manis dan sedap, Wak. Okey. Syira boleh sambung makan soto kangkung tu. Sambil kita nak menikmati hidangan ni dan dah pun dikongsikan media sosialnya tadi kan. Terima kasih Amirul. Kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang menu bakar pada hari ini. Sedap. I would say sotong bakar, cicah, asam kicap. Wah, sedapnya, I lapar dah. Sebab I suka sotong. Sebab sotong tu dia macam lembut-lembut, badan dia elastik. So, dia macam memberikan satu nikmat yang lain macam untuk I. I suka ikan bakar. Kenapa I suka ikan bakar? Okey, sebab ikan ada macam-macam ikan boleh pilih. So basically I suka pari, I suka siakap, I suka cencaru bakar and everything. So memang orang kata macam kalau pergi mana-mana, contoh macam pergi Melaka, so I memang akan cari ikan bakar ataupun pergi tempat-tempat yang banyak seafood. So memang akan cari ikan bakar juga. Bakar. Ikan bakar dekat pantai. Dia macam bila makan ikan bakar tapi pantai pula tu, dia macam ada feel. Tak tahu kenapa. Dia feel dia lain. Tapi kena tepi pantai. Sotong bakar sedap. Sebab saya orang Thailand. Mak saya orang Thailand. Jadi kalau bakar sotong dekat belah sana, kita ada sos dia tau. Sos dia tu lain sikit. So sos dia yang sedap. So kena dekat Thailand lah. Kena dekat Thailand. Kena dekat Thailand. Dia cakap tadi makan ikan bakar kat pantai sedap. Tapi sebenarnya makan ikan bakar dekat dalam ikan bakar pula. Makan sate. Kat dalam studio pun sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Okey, kalau cakap tentang sate ni juga, kita rakyat Malaysia ni makanan menyatukan kita. Sate ni bukan saja kita makan waktu dinner, tapi kalau dekat Muar tu kita makan waktu breakfast pun. Sarapan pagi pun kita cari sate. Dan kita nak tahu apa rahsia di sebalik sate daripada Puan Nur Syahliza Syafrial dan juga Encik Muhammad Aiman Asman. Sihat dua-dua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Fiza. Kenapa saya rasa dulu? Ya. Sebab kadang-kadang ada sate ni rasa terlalu manis ataupun terlalu banyak rempah. Betul. Tapi sate ni yang sedang-sedang. Sedap. Okey, mungkin boleh kongsikanlah antara bahan-bahan untuk kita buat sate ni sebab zaman sekarang ni jarang generasi yang umur muda macam kita lah pandai buat sate ni, perapan sate ni. Okey, silakan. untuk perapan sate ni first kita ada serai, bawang putih, halia, lengkuas dengan bawang merah. Bawang besar. Okey, baik, kita blend semua ni. Lepas tu lepas kita blend, kita gaul dengan garam and then baru kita dapat macam ni. Okey, berapa lama nak kita nak perap tu? Dia dalam seharian juga. Baru kita nampak dia. Kita belum perap lagi sebab kita ada bahan-bahan lain lagi, betul? Okey, mungkin boleh kongsikan kalau dari segi nak buat sate ni pula, sebab kalau kebiasaannya ada orang dia campur lemak, ada orang dia pilih isinya saja. Okey, mungkin boleh kongsikan bahagian mana ayam ni, kalau ayam lah sesuai untuk kita buat perapan ni. Okey, ayam untuk sate ayam ni kita biasanya kita guna dada, tapi lagi kalau lembut kita guna bahagian peha. Okey. Untuk daging tu, bahagian dada. Untuk dada, untuk daging pula. Untuk daging kita guna daging batang pinang. Okey. Batang pinang kita guna. Kenapa batang pinang?
Sebab dia lembut. Dia tak perlu nak rebus, dia memang kita bakar dia terus makan. Boleh rasa. Okey, baik, tapi saya nak tanya jugalah dengan Encik Aiman. Kita panggil Encik Aiman boleh? Macam mana boleh. kita nak cucuk jadi macam ni? Ada cara tertentu, teknik tertentu ke cantik ke mas? Jom kita buat ni. Okey, mula-mula kita ni ayam. Okey, ayam bahagian dada yang kita pilih. Bersama dengan kalau kita beli dia ada kulit dia sekali kan. Jadi jangan buang kulit tu. Sebab kulit tu kita berguna. Sebab kulit ni tujuan dia untuk nak menambah dia punya juicy dia. Minyak tu kan. Minyak tu pun datang daripada rempah ini. Okey, so kita gaulkan. Kita gaulkan. Kalau kita tengok bahan-bahan asasnya ada lebih kurang sikit macam cara kita nak masak rendang. Betul. Cuma mungkin dia tak adalah jintan-jintan tu kan. Tapi ada setengah sate ada juga yang menggunakan sebegitu kan. Okey, ini adakah resepi turun-temurun ke ataupun macam mana? Betul. Ni resepi turun-temurun daripada dah 34 tahun lah daripada arwah ayah saya. Sama dengan umur saya. Sebaya lah. Okey, ni memang kita kena lumah pakai tangan. Tak boleh pakai sudu dan sebagainya. Untuk pastikan dia betul-betul ni. Boleh lah. Tuanya. Sekarang dah ada orang guna mesin dah. Dah cepat kan teknologi. Okey, baik. Ini bahan asas yang diperlukan untuk kita dapatkan warna dan rasa juicy dan manis tu, apa bahan lain yang kita perlu tambah? Okey, kemudian kita akan letak ni gula. Gula ni sebenarnya tidak terlalu manis dan tidak terlalu kurang. Kalau tidak nanti rempah tu lebih kuat, dia akan jadi macam daging tu masin. Faham? Okey. Ada rasionya ke? Ada dia punya sukatan dia. Sukatan dia macam daripada hati lah SOP. Agak-agak lain. Berapa kilo daging, berapa kilo lengkuas, berapa kilo gula, semua tu lah kan. Ini biar profesional lah. Okey. Kemudian kenapa kita kena letak kunyit? Sebab kita nak bagi dia warna dia nampak menarik sikit, tapi dia tak boleh banyak kunyit ni sebab dia nanti dia akan pahit. Okey. Untuk perapan untuk sama je. Warna je. Okey, sama je cara perap ayam dan juga cara perap daging. Kalau kambing? Kalau kambing pun sama juga. Saya bagi Syirah rasa lah yang daging ni sebab saya tak makan daging. Okey, saya makan daging. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita nak belajar cara untuk kita cucuk sate pula. Sebab kalau sate daging, ada orang dia selang-salikan dengan lemak, betul ke? Betul. Okey, kenapa kita buat macam tu? Sama juga dengan ayam sebab kita nak bagi dia rasa ada juicy dia. Kalau dia tak ada daging ni dia jadi kering. Tak ada dia punya lemak tu lah. Syirah, macam mana rasanya Syirah? Terasa perapan tu tadi kata ada gula, terasa manisnya, ada kunyit, terasa kunyitnya. Tadi kata batang pinang, betul? Lembut. Memang sangat lembut. Okey. Jom kita belajar cara untuk cucuk sate pula. Okey. Kalau kita dah letakkan bahan-bahan ni, berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk kita perap sate ni supaya bila kita bakar tu rasanya sebati? Yang ni kita ambil masa dalam 5 jam. Baru kita restkan 5 jam, baru dia dah sebati, baru kita boleh cucuk. Okey, jom kita belajar cara mencucuk sate. Okey, apa yang diperlukan? Mula-mula kalau ikutkan daripada yang bawah ni, permulaan kita akan ambil dia punya daging yang pertama. Isinya lah. Isilah. Okey. Okey. Kadang-kadang kita sekarang ni kalau kita tengok kan orang akan cakap mahal lah harga sate ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari cara pembuatannya, bahan-bahan yang digunakannya, memang kalau kita lihat memang harganya pun memang berbaloi lah dengan apa yang kita ni kan. Betul. Masa yang diperlukan. Okey, kalau kita nak cakap dari segi teknik pula, sebab kadang-kadang kita nak kekalkan rasanya, betul? Okey, kita nak kekalkan rasanya. Cara pembakaran tu pun mesti betul. Sekarang ni dah moden kan. Dah ada macam-macam cara ataupun teknik cara pembakarannya. Tapi kalau anda macam mana cara pembakaran itu? Cara pembakaran kita kalau guna arang tu kita kena selalu balik-balikkan. Masih menggunakan arang lah. Masih menggunakan arang. Kita ada guna arang yang kita ada guna infrared jugalah. Baik. Kalau kita guna arang, berapa lama kita nak pastikan daging tu betul-betul masak ke ataupun ikut cita rasa? Sebab ada orang yang suka garing. Dia biasanya kalau garing tu 5 minit. Okey. Tapi nak tahu tak ada tak dari segi di 34 tahun Syirah? Itulah saya berapa tahun je baru kan. Ada tak dari segi perbezaan rasanya? Maksudnya kalau pakai arang dengan infrared tu. Dia kalau rasa tu bila saya tanya customer dia tak ada beza, cuma dia ada aroma je. Aroma dia je lah. Boleh kecepatan juga ke? Boleh. Itulah ambil saya sekali dah. Dah ada 2, settle dah lock 2. Ada beza sikitlah sebab kadang setengah orang dia suka rasa smoky sate tu. Okey, kalau kita cakap tentang makan sate ni, mungkin boleh kongsikanlah kepada kita kenapa kita kena ada gunya. Kebiasaannya makan sate ni selain sate tu yang sedap, gabung
Gabungan kuah kacang tu pun penting juga. Betul. Sama juga dengan nasi impit, ada setengah orang lontong dan juga timun dan juga bawang. Kenapa kena ada ni? Okey, sebab dia makanan tradisi. So memang dah ada kuah kacang. Kacang tanah tu pun sebenarnya ada khasiat dia tahu. Kacang tanah ni dia punya khasiat dia untuk cegah kanser and diabetes ada silap saya. Membantulah membantu. Timun dengan bawang ni pun bila kita makan benda yang berbakar ni, kita kena dia ada akan apa dia? Neutralkan. Yes, neutralkan tahap karbon dekat dalam makanan. Okey. Alright, Syira dah berjaya ke? Saya dah berjaya buat. Fiza nak tengok ke hasilnya? Beza dengan 34 tahun dan juga 24 tahun. Tapi ni saya punya. Awak ni saya punya. Awak punya comel sikit lah. Awak punya comel sikit. Bolehlah. Okeylah, tak apa, kita cuba lagi. Okey, kita mungkin nak kongsikan juga kepada penonton. Mungkin tengah-tengah hari ni selalu orang makan sate waktu malam. Kalau di Kuala Lumpur ni lah. Tapi kalau macam Syirah katakan tadi di Muar tu pagi dah makan kan. Tapi kalau penonton teringin nak menikmati hidangan sate ni di waktu pagi, mungkin boleh kongsikan media sosialnya. Okey, boleh pergi dekat kita punya IG Jijah Sate ataupun Facebook Jijah Sate. So kita ada buat delivery service daripada pagi sampai malam. Okey. Dia last minute order boleh ke? Boleh. On the spot pun boleh. Boleh lah. Paling seronok sekali tu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Aiman dan juga Puan Nur Syahliza. Tapi kita nak tengok juga kompilasi TikTok seterusnya berkenaan dengan menu bakar. Silakan. Inginku mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu melayang, wajahmu pun selalu terbayang. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. No more, I wanna but I'm broken hearted. But I like to party, but I got nobody here on my own. I wanna but I'm broken hearted. Since the day we parted, but I got nobody, so I. Sebenarnya aku ni craving tau nak makan ayam bakar madu dekat Sabah tu. Tapi yelah nak pergi sana jauh kan. So jom kita buat sendiri. Senang je. Lepas korang dah cucuk ayam tu, korang masukkan je bahan yang dah ditumbuk. Lepas tu korang tambahkan kicap manis, sos tiram. Lepas tu tambahkan 2 hingga 3 sudu besar madu. Lepas tu korang boleh tambahkan serbuk paprika. Lepas tu korang kacau sebati macam ni. Korang tambahkan sedikit pewarna merah. Actually pewarna merah aku terbanyak tau. So memang hasil dia memang merah menyala weh. Last kali korang boleh tambahkan minyak, kacau sebati. Lepas tu boleh masukkan dalam air fryer. Kalau korang nak grill pun okey. By the way aku gunakan air fryer daripada Giselle luas okey. Lepas tu masak pun sekata. So memang senang lah kerja aku kan. Lepas tu ini hasil dia ni aku cerita tadi merah kan. Lepas tu makan dengan mi wantan and done. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung. Tinggi apa? Tinggi lagi. Sayang sama kamu. Tinggi lagi sayang sama latok ni. Okey, baik. Kita dah ada kambing bakar, kita dah ada ayam bakar, sate, tahu bakar. Tak lengkap rasanya menu bakar kita tanpa seafood bakar. Kalau seafood bakar ni selalunya ada dekat Melaka, ada dekat Johor, ada dekat seluruh Malaysia yang ada perairan-perairannya. Dan difahamkan juga seafood depan kita ni dari perairan Sabah. Betul ke? Okey, dan sebelum tu kita bersama dengan Puan Fatimah Saleh dan juga suaminya. Sihat dua-dua? Okey. Alhamdulillah sihat. Okey, alright. Bisa silakan. Maaf. Okey. Okey, kita daripada ikan bakar sempurna. Okey, seafood kita bawakan daripada Sabah, memang khas daripada Sabah. Memang khas daripada Sabah. Berapa lama? 70%, berapa lama nak diterbang? 70% seafood memang daripada Sabah. Okay. Kita memang setiap hari akan ada cargo flight untuk bawa kita punya seafood. Okey, baik. Puan Fatimah, saya minta maaf. Ini bukan suami Puan Fatimah. Pekerjanya. Okey, kalau cakap tentang ikan bakar ni, daripada setiap negara ni, cara masak ikan bakarnya berbeza-beza. Betul? Betul. Saya tadi dah makan dah latok tu.
Ini apa tadi? Lokan bakar. Lokan bakar. Awak makan tak lokan? Saya tak makan. Tak apa, kita cubalah. Saya pun tak makan. Saya cuba. Ini dah masak ke belum? Awak dah menjadi tambah saya. Senang pada duit. Ini dah bakar. Dah bakar? Dah bakar. Okey. Ada apa kat dalam ni? Sebelum saya makan, saya tahu. Sos Thai. Okey, saya pun rasa juga. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan menu kerabu ikan bakar. Ya, betul. Okey, apa ikan yang digunakan sebenarnya? Ikan tongkol bakar, ikan tongkol yang dah siap kita bakar. Okey. So kita ada mangga, ada bawang, ada tomato, ada cili padi, limau dan juga apa? Budu. Budu. Pakai budu. Pertama kali saya makan lokan. Sedap rasanya. Syira? Dia belum lagi. Awak, kita tengok makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak buat tu? Okey. Pertama kali kita dah ikan ni kita dah siap bakar dan kita dah cari isi ikan. Okey. Okey. Kita bercakap tentang ikan tongkol ni. Adakah kerana isinya yang tak banyak tulang ke ataupun macam mana? Tak. Ikan tongkol ni sangat sesuai dibuat kerabu sebab isi dia tu kenyal. Dia tak halus. Isi dia tak halus. Jadi saya pernah pergi duduk di syuting di Pulau Mabul. Memang ikan tongkol ni antara memang yang kegemaran orang Sabah. Bukan saiz ni, saiz besar-besar selalunya kan? Yang tu dah macam saiz tuna dah. Okey, sebenarnya memang adakah ini memang ikan yang popular lah kalau kita cakap dekat Semporna sebab ni? Perairan Sabah tu ikan tongkol ni sekali dia dapat bertantan. Jadi salah satu ikan ni ialah paling banyak dekat Sabah. Okey. Jadi divariasikan lah. Ya. Okey, jom kita teruskan. Apa lagi bahan yang kita perlukan? Kita masukkan tomato. Okey. Bawang pula. Dan juga mangga. Okey, tapi sambil-sambil tu boleh tak kalau kita borak-borak dan kita kongsikan? Boleh. Kalau kita lihat kan Syira, kalau kita lihat dan siapa namanya tadi? Arni. Okey, baik. Kalau kita cakap tengok tentang ikan bakar ni, ada di setengah negeri ikan bakarnya dia letak sambal. Ada setengah negeri dia bakar dengan kunyit. Tapi kalau kita lihat di Sabah pula cara bakar ni macam mana? Saya tengok macam ada cara bakar kita memang ada cara tersendiri. Kita tidak menggunakan rempah sambal disapu atas ikan. Ikan tu akan dibakar kosong. Selepas dia dah masak baru kita sapu kita punya resepi sapuan madu. Macam kalau kita makan sayap tu ke? Ya, betul. Okey. Encik apa tadi? Saya maafkan saya Encik Arni. Okey, pekerjanya betul, pembantunya. Saya pengurus restoran. Pengurus dah berapa lama sebenarnya dan mana datang ilhamnya untuk perniagaan ni adalah perniagaan untuk menggunakan. Perniagaan ni ada sebenarnya daripada turun-temurun, which is daripada family bos saya, sudah stand for 40 years. Lama. So memang daripada family bawa kepada sini lah. Okey, dan dibawa ke Semenanjung ni agaknya macam mana permintaan daripada Semenanjung punya masyarakat di Semenanjung? Alhamdulillah sekarang sebabnya ada orang Semenanjung dia boleh mencuba makanan Sabah tanpa perlu ke Sabah. Okey, yang mana satu selalu jadi pilihan untuk masyarakat di Semenanjung? So biasanya ikan bakar saja, belawis, sotong dan juga ikan ayam. Okey. Ikan ayam yang mana satu? Yang mana satu tu? Ini ikan ayam. Yang giginya cantik tu kata producer. Mesti bawa dia buat vinia ikan. Ini ikan apa ni? Cantik teratur. Itu ikan uji rasyid. Sebab mata dia. Mata dia besar. Tapi rasa dia? Rasa dia ikan manis. Rasa dia manis. Manis. Boleh rasa ke? Boleh. Rasa ke? Isi dia putih, rasa dia manis. Dia ada sisik juga Saya ambil mangga jap ya. Ada sisik dikopek je macam tu. Kulit dia. Okey, tapi nak tanya soalan. Ada tak beza dia macam ikan yang bersisik dengan ikan yang tak bersisik? Maksudnya dari segi kesedapan rasa ikan tu. Okey, ikan uji rasyid ni dia memang khas untuk dibakar paling sesuai. Sebab kulit dia tebal. So bila kita bakar dia tak cepat hangus. Lapisan kulit dia tu tebal. Okey, yang mana satu yang fresh kalau ikan uji rasyid ni? Ni. Boleh saya pegang ke? Boleh. Ini dia. Macam mana kita nak tahu ini fresh ataupun tidak ya? Mata dia cantik, kulit dia cantik. Okey. Kalau dia tak fresh, jangan bertukar jadi warna putih. Kalau dia tak berapa merah. Okey, saya ikan bersama. Kamu juga siap. Okey. Syira, saya setuju dengan apa yang Puan Fatimah cakap tadi. Memang sedap ikan ni. Memang rasanya manis. Okey. Makan pula dengan sambal belacan Ya. Sedap betul. Okey, sekarang dah siap kita punya kerabu ikan bakar. Saya pakai tangan je boleh. Okey. Bismillah. Syira boleh rasa yang ni? Boleh rasa?
Fiza rasa dulu. Memang Bismillahirrahmanirrahim. Senang kerja saya kan. Fiza rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ke? Kejap Okey. Rasa ikan dia. Saya pun sebenarnya jarang-jarang makan ikan tongkol. Tapi sementara Fiza rasa boleh ke kalau saya kongsikan sedikit feedback ataupun respon daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya daripada Amin Nuruddin, katanya saya suka kambing bakar, sotong bakar dan ikan pari bakar cicah sambal kicap, ada bawang, cili padi dan juga asam limau. Nampak macam sedap betul? Okey. Saya tak pandai makan ikan tongkol. Tapi bila ikan bakar ni dijadikan kerabu ni, sedap betul rasa dia. Sedap, memang sedap. Nak rasa sikit? Saya rasa sikit boleh lah. Okey, saya suapkan sikit. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Puan mungkin boleh kongsikanlah. Apa lagi menu-menu yang kebiasaannya menjadi macam kegemaran lah kalau pelanggan datang menu-menu bakar ni? Okey, kalau menu-menu bakar ni selalunya ikan berlawis, ikan ayam, ikan uji rasid, sotong. Ikan berlawis yang mana? Yang ni. Yang ni? Ikan berlawis ni dia adalah ikan koral. Okey, dia jarang laut dalam. Laut dalam. So isi dia tu sangat manis dan lembut. Baik. So, boleh kita tunjukkan isi dia? Boleh. Selalunya boleh Okey. Selalunya orang Sabah dia kenal ikan ni. Kalau orang yang belah Semenanjung ni dia tak kenal. So bila pertama kali dia makan dan kali kedua datang dia akan cari ikan ni sebab rasa dia manis. Saya kena rasa jugalah ni kali pertama rasa ni Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang ini dia makan dengan kuah kicap. Mana-mana pun boleh. Sama belacan. Saya makan sama belacan boleh? Yep. Okey, sementara tu mungkin Puan nak kongsikan juga kalau penonton nak tengok apa lagi menu yang ada, apa ada ke Instagramnya, ke Facebooknya dan sebagainya. Facebook kita Ikan Bakar Sempurna, Instagram pun sama Ikan Bakar Sempurna. Okey. Kita bawakan seafood khas daripada Sabah. Okey. 70% seafood memang kita import daripada Sabah. Okey. Kalau cakap tentang ikan tadi tu, ikan berlawis ni tadi, tekstur dagingnya lebih lembut berbanding ikan uji rasid tadi. Yang ni dia mungkin lebih keras sikit kan? Ya, yang ini memang sangat lembut dan betul-betul memang manis. Okey. Apa lagi yang saya kena rasa? Latok ada. Fiza makan latok-latok. Rasa? Okey. Kita nak rasa lagi. Ini saya kira mungkin penonton-penonton yang hari ini masih lagi bercuti, anak-anak dekat rumah dan sebagainya. Sempat lagi ni sebenarnya anda nak buat menu bakar-bakar hari ini. Sambil anda nak fikirkan idea, nak Google, nak tengok Instagram tetamu-temu kita ni. Nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. Video Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita dah saksikan pelbagai menu bakar, kita dah kongsikan kepada anda dan kami di stesen terakhir ini nak juga tontonkan kepada anda, nak juga berkongsi kepada anda satu lagi menu bakar iaitu tomo. Katanya tomo ini adalah makanan asalnya dari Kemboja, betul Dari Kemboja. Okey. Kita boleh mulakan? Sambil-sambil saya dah kenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Puan Quratul Ain Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Nyonya, betul? Okey, dan juga Encik Muhammad Ilham Sukir. Okey, Cik Ilham tak ada hari ini. Cik Ilham hari tak ini ada. pembantunya. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh mulakan. Silakan. Kita mulakan. Okey, sambil-sambil tu mungkin boleh kongsikanlah. Kalau menu ni berasal daripada Cambodia, tapi macam mana ni boleh tercetus idea untuk kongsikan menu ini bersama dengan peminat-peminat dan penggemar-penggemarnya di Malaysia? Sambil-sambil kita buat. Yang ini sebenarnya memang asal je daripada orang jauh lah kan. Tak dekat Malaysia ni. Tapi sebabkan dah ada penempatan orang dekat sini. Jadi orang buat kat sini, jadi kita ambil supplier daripada Sungai Buloh. So memang penempatan orang kat sana. Okey, baik. Tomo ni sebenarnya apa? Bahagian isi lembu ke atau macam mana? Yang luar ni kulit usus lembu. So dalam dia tu daging cincang yang berempah, so kita sumbat dalam tu lah. So nanti ikat, nanti jadilah macam rempah apa kita letak kat dalam daging cincang tu? Yang tu macam rempah kari, adalah dia punya spice dia yang kita guna kat dalam. Rahsia lah. Okey, sambil-sambil kita buat tu, mungkin nak tunjuk kepada kita cara nak buat perapan ni. Perapan yang ni macam biasalah rahsia. Yang kita nak tunjuk kat sini jeruk betik dia. Jeruk betik dia. So yang ini kita akan sagat. Lepas tu yang ni pun bawang sama. Bawang putih semua kita asingkan. Okey. Tapi sekejap, sambil-sambil kita buat ni, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita terus kongsikan cara nak buat jeruk ni. Okey? Kita berehat seketika.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kami dah janjikan kepada anda nak tunjukkan cara untuk buat jeruk ni makan bersama dengan tomo. Katanya ini memang padanan untuk tomo, betul? Dah siap bukan Nyonya? Okey, silakan. Yang ini campur je 3 barang ni. Lepas tu nanti dia ada sos dia lah. Lepas tu nanti dia betulkan jadi macam ni. Okey. Tapi kenapa kita nak kena gunakan tomo ni dengan jeruk ni? Adakah sebab kita nak buang bau dia ke, rasa dia ke, atau dia macam mana? Dia macam nasi lah. Macam kita makan nasi, ada ikan, ada sayur. Ada macam tu. Okey, tapi kat depan kita ni pula nampak macam ada kuah ni. Kuah ni nak makan dengan apa pula? Sama. Ini dia punya padanan juga. Yang ini bila dah kita potong, lepas tu celup dengan yang ni, celup dengan yang ni, masuk mulut. Okey. Boleh tak kita tunjukkan dalam dia tu? Boleh. Okey. Oh, cara makan dia macam tu? Okey, ni selalunya berapa lama untuk kita dia panggang, dia bakar, selalu berapa lama? Yang ini bakar tapi kita tak pakai arang, kita pakai infrared. Bakar dia lama juga, 45 minit. Okey, jadi dia tak adalah macam bau-bau smoky tu tak ada. Awak tak suka bau-bau smoky tu kan? Tapi saya memang tak makan daging. Jadi awak jemput jadi saya akan rasa kejap lagi. Okey, baik. Silakan. Okey, sambil Syira nak rasa tu, Nyonya. Okey, mungkin Nyonya boleh kongsikanlah. Kalau penonton-penonton yang teringin nak tengok, nak tahu, nak menikmati hidangan ni, kalau ada media sosialnya yang boleh dikongsikan. Okey, Instagramnya silakan. Instagram. Kita ada Instagram kita, Tomo Bakau Nyonya. Nama yang sama. Okey. Alright, baiklah. Itu yang di kaca TV sekarang ni, itu antara visual Tomo ni lah sebelum dibakar. Awak makan yang mana, jeruknya ke tomonya? Saya makan dua-dua. Tadi tak nampak saya ambil. Saya nampak sikit je awak letak tomo tu. Ada Wak. Saya dah ambil sekali dengan jeruk Wak. Sedap. Tu rasa dia macam mana tomo tu? Tapi kejap sos ni pedas, betul? Kenapa dia pedas? Supaya nak menghilangkan rasa ke macam mana? Sebab dia sauce Thai. So dalam dia tu memang ada cili merah, cili api merah ni. Yang ini untuk tambah warna. Dia macam padanan sebab dia yang ni ada macam masin manis sikit. So dia macam nak tambah masam. Nak tambah masam pedas sikit. Macam tu. Pelengkap rasanya lah. Ya. Okey, setakat ni permintaan untuk tomo ni macam mana? Alhamdulillah okey. Yang ini kalau satu malam boleh pergi 400 ke 500 pieces. Alright. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Nyonya atau menu ni. Saya nak berjalan ya. Kamera boleh tolong ikut saya. Ini menu tomo, menu bakar kita yang pada hari ini. Kemudian hari ini kita dah kongsikan kepada anda pelbagai menu seafood bakar. Makanan laut lah. Yang ini daripada Sabah. Kita betul-betul rasa macam kat Filipino market kita ada ni ada lobster, kita ada sutun, kita ada sebagainya. Kita bawa Sabah ke studio kita. Kita juga ada sate, kita ada sate ayam dan juga sate daging di depan kita ini. Di sebelah sana juga kita ada tahu bakar dan kita ada sotong kangkung. Dan di hujung sana kita juga ada kambing bakar dan juga ayam bakar. Okey, semoga menu ini dapat memberi inspirasi kepada anda dan esok kami akan kembali bersama dengan anda sebab ini anda perlu ambil tahu tau. Sebab topik kita adalah bila perlu ambil tahu. Jadi jumpa anda esok insya-Allah bila perlu ambil tahu di Wanita Hari ini TV3. Assalamualaikum. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini.